Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita pada subuh yang penuh barakah ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang berbahagia Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi, timbalan pengurusi JK Surau, seluruh para muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, banyak-banyak rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala masih hidupkan kita pada hari ini. Ya, dan kenapa Allah Taala hidupkan kita? Sebab Allah Taala bagi peluang untuk kita terus melaksanakan ketaatan, dan Allah Taala bagi peluang untuk kita minta ampun pada Allah atas dosa-dosa yang masih belum sempat kita minta ampun. Ya, dua sebab kenapa Allah Taala hidupkan kita. Maka manfaatkan dua sebab ni. Ya, terus melaksanakan ketaatan pada Allah Taala dan terus selalu kena selalu minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, ya. Ya, alhamdulillah pada pagi ini dapat kita berkumpul di rumah Allah Taala ni seperti mana pernah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita tengok hadis-hadis Nabi, banyak dalam hadis-hadis Nabi ni motivasi untuk kita terus melaksanakan ketaatan ataupun seronok dalam melaksanakan ketaatan, ya. Dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin yadhkurunallah illa hafaz bihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tiada siapa pun yang berkumpul semata-mata untuk ingat pada Allah. Ya, tiada pun di antara mana-mana kaum yang bila mana mereka berkumpul tujuannya untuk ingat pada Allah Subhanahu wa taala, melainkan illa hafaz bihimul malaikah, melainkan Allah Subhanahu wa taala utus sekalian para malaikat mengelilingi mereka. Ya, para malaikat keliling itu. Kalau macam kita hari ni ke ramai juga ni. Ya, tok guru saya pernah kuliah tuan-tuan, yang datangnya 4 orang je. 4 orang, ya. Tok Imam dengan Tok Bilal. Imam dengan Bilal. Yang lagi 2 orang siapa dia? Bini Pak Imam, bini Pak Bilal. 4 orang. Kalau imam tu kahwin 2, mungkin dua bini dia bawa lah. Tapi mungkin kahwin seorang kan. Jadi isteri dia seorang, isteri Pak Imam, isteri Pak Bilal. 4 orang lah. Tapi walaupun 4 orang kuliah, tok guru saya ni dia sekarang jadi ni pengurusi Yayasan Islam Kedah. Pengurusi Yayasan Islam Kedah, Syekh Radhi Abdul Rahman, tok guru saya tu. Ya. Jadi dia kalau ceramah walaupun 4 orang, gia 5 tu tuan. Gia 5, masya-Allah. Saya kalau 4 orang ajak sembang je. Kalau 4 orang je, bersembang lah kata. Tak jadi kuliah kalau saya. Tapi dia tak. Kuliah tetap. Gia 5, Masya Allah. Kan? Kenapa? Sebab dia tahu. Dalam ramai-ramainya orang, walaupun 4 orang tu pun, jumlah malaikat lebih ramai daripada jumlah orang. Ya? Majlis tu tetap barakah. Sebab dalam hadis tu, Nabi tak sebut berapa orang. Yang penting berkumpul ni, sebab apa? Sebab semata-mata kerana nak menyatakan ingatnya mereka pada Allah Ta'ala. Terus Allah Ta'ala, Nabi kata apa? Para malaikat illa hafaz bihul malaikah. Maka para malaikat bersama-sama dengan mereka. Jadi tak seronok lagi ke? Sebab apa? Jumlah malaikat lebih ramai daripada jumlah orang tu. Jadi kenapa nak berkira tentang jumlah? Sebab apa? Sebab perhimpunan itu walaupun 4 orang, tapi tetap dihadiri oleh sekalian para malaikat. Ya?
Itu ganjarannya. Kemudian yang keduanya kata Nabi, wasyathumur rahmah, maka Allah Taala limpahi rahmat ke atas mereka. Dan yang seperti mana kita pernah belajar pada guru-guru kita dan juga pernah disampaikan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ni masuk syurga kerana rahmat daripada Allah. Kan? Bukan kerana ibadah, bukan kerana amalan, ya. Tapi nak dapatkan rahmat daripada Allah Taala, jalannya adalah ibadah. Kan? Jalannya adalah ibadah. Barulah adanya rahmat daripada Allah Ta'ala. Kalau duduk saja nak tunggu rahmat datang, walaupun namanya rahmat. Namanya rahmat, ya. Jadi tetap belum tentu lagi dapat. Sebab apa? Sebab jalan nak dapat rahmat mesti melalui ibadah. Ya. Yang ketiga kata Nabi SAW, muanazzalat alaihi musakinah. Allah Ta'ala turunkan ketenangan. Sebab tu ada masalah apa-apa. Hari ni ramai orang ada masalah. Apa? Anxiety. Penyakit benda hari ni. Jadi ada masalah tekanan perasaan, kemudian ada masalah macam-macam lah, ya. Anak murid saya baru-baru ni dia kena, tekanan darah dia tinggi. Umur dia baru masuk 17 tahun tapi tekanan darah tinggi. 2-3 hari masa tu dia sepening, demam. Lepas tu kita pun cuti kan lah. Rupanya keluarga dia bawa pergi cek dekat klinik, rupanya darah tinggi, naik. Masya Allah, ya. Rupanya apa, bila doktor tanya, awak kenapa ni, fikir apa? Dia fikir sesuatu yang tak sepatutnya dipikir. Ya, tapi dia tak ceritalah dekat betul. Keluarga tak ceritalah pada kami. Cuma dia ceritalah pada doktor tu, apa fikir tahu. Tapi fikir tu yang tak sepatutnya dipikir. Di akhirnya kemudian dia tak boleh nak handle. Tak boleh nak handle apa yang dipikir, benda tu tak sepatutnya dipikir, tapi dia fikir juga dan tak boleh handle benda tu. Ya akhirnya naik darah tinggi tu tuan, masya-Allah, kan? Jadi cara nak tenang tu macam mana? Ialah ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah hatinya tenang. Walaupun mungkin masalah tak selesai, tapi tenang tu dah ada dah. Bila tenang nak selesaikan masalah pun senang, insya-Allah, kan? Yang terakhir, yang keempat, kata Rasulullah, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Taala sebut nama dia satu persatu di hadapan sekalian para malaikat. Semua para malaikat dengar nama kita disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu ganjarannya lah. Bahkan ada seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni tera Quran, tuan-tuan. Kata Rasulullah, kalau kamu nak belajar Quran, khudhul Quran min arba'ah. Kalau kamu nak belajar Quran, maka belajarlah dari 4 orang sahabat aku. Salah seorang di antara 4 orang sahabat tu siapa namanya? Ubay bin Ka'ab, yang pernah terima salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kirim salam. Ya, jadi kita ni kalau Nabi ada, mungkin Nabi akan sebut. Kita ni seseorang, Allah Ta'ala dah sebutlah nama kalian seseorang ni. Seronok. Ubay bin Ka'ab dikhabarkan oleh Rasulullah, dia kata Allah Ta'ala kirim salam dekat dia, menangis dia, tuan. Ya, itu ganjaran yang keempat. Ya. Baik, hari ini insya-Allah kita sambung kembali pengajian kita dengan menggunakan kitab yang kecil. Walaupun kitab ni kecil, tapi bila nak habisnya kan. Lagi pun baru masuk juga. Jadi hari ini kita akan sentuh berkaitan tentang solat duha. Dah sentuh belum hari tu? Solat duha. Dah, belum lagi kan? Kita masuk solat duha, ya. Hari ini kita akan masuk kelebihan amalan kecil tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana amalan ini termasuk dalam kategori sunat muakkad. Ya, sunat muakkad, macam solat sunat awabin kita, qabliyah, ba'diyah dalam solat fardu kita tu, ya. Jadi solat sunat duha ini termasuk dalam kategori sunat muakkad. Ya, sunat muakkad maknanya sunat yang dituntut. Dia bawah daripada fardu. Fardu, sunat muakkad, barulah sunat. Ya, baik. Jadi Nabi SAW memberitahu dalam badan manusia ini terdapat 360 ruas ataupun 360 tulang. Ya. Jadi yang Nabi sebut tu dulu. Kajian sains kemudian. Ya, kajian sainsnya kemudian, ya. Jadi melalui kajian yang dilakukan, pakar neurologi mendapati ia adalah berita yang benar, betul. Ya. Jadi sebab tu kalaulah ada orang mendewakan sangat sains, kita nak beritahu apa dia, betul. Ya, sains ini juga merupakan ilmu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan menafikan tentang kehebatan Nabi SAW. Yang mana pakar sains itu adalah Nabi SAW. Nabi sebut dulu, tapi kajiannya datang kemudian. Banyak apa yang disebut oleh Nabi SAW, kajiannya kemudian. Kajiannya kemudian, bukan kajian pada waktu tu. Kemudian baru orang kaji setiap kata-kata yang pernah keluar daripada mulut Rasulullah, barulah orang ini kaji. Maka yang kaji tu, maka mereka akan jumpa keajaiban dengan apa yang pernah disebut oleh Nabi SAW. Walaupun Nabi bukan doktor, ya, tapi Nabi tahu ilmu-ilmu tentang kedoktoran atas wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka 360 ruas ataupun tulang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita ni,
kemudian pakar neurologi mengkaji bahawa ia adalah betul apa yang disebut oleh Rasulullah. Jumlah tulang manusia memang sebanyak itu, tidak kurang dan tidak juga lebih. Ya. Apa kaitan dengan tulang tu? Tiba-tiba nak cerita pasal solat duha. Tiba-tiba Nabi sebut pasal tulang dulu. Apa kaitannya? Baik. Barulah dia sebut, setiap tulang yang ada berhak untuk mendapat sedekah. Oh, itu rupanya. Ya, maknanya 360 ruas tulang yang Allah Ta'ala berikan pada kita, ada hak-hak dia yang kita kena tunaikan. Hak-hak pinjaman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri pinjam pada kita 360 tulang ni. Pada 360 tulang ni ada hak-hak dia yang kita kena tunaikan. Ya, kalau orang belajar ilmu khurafat-khurafat tuan-tuan, ya, dia kena kemenyankan keris dia tu, yang mana yang belajar silat yang tiba-tiba setiap Khamis malam Jumaat kena asapkan keris tu. Kalau tidak katanya nanti makan tuan. Macam itulah. Dibalut dengan kain kuning. Kenapa kain kuning? Tak boleh kain lain ke? Kenapa mesti kain kuning? Dibalut kain kuning, letak pula tempat yang tinggi. Khamis malam Jumaat dikemenyankannya lagi. Sampailah si atuk tu meninggal. Bila atuk tu meninggal, rupa-rupanya tak dikemenyankan. Habis makhluk tu ganggu satu keluarga, pelik-pelik rasanya kena gangguan, panggil pula ustaz untuk ruqyah kan. Datanglah pula ustaz. Kemudian kata ni ada barang-barang tertinggal ni. Kata si anak ada atuk ayah saya ni rupa-rupanya dia ada dulu setiap Khamis malam Jumaat dia asapkan keris dia. Mana keris tu? Rupanya ditunjuk dekat atas almari. Inilah rupanya ditawarkan balik, maksudnya dibatalkan perjanjian ke apa, wallahu alam. Akhir aman balik kehidupannya, katanya begitulah. Cerita-cerita dalam filem biasa macam tu lah kot, ya. Jadi kalau ada yang kemenyangan, sebab apa? Bagi dia hak dia. Hak keris tu mesti diasapkan. Mesti diasapkan. Jadi itu kalau keris, tuan-tuan. Ini yang Nabi sebut ni tentang kita. Tanggungjawab kita, apa yang patut kita lakukan atas barang yang dipinjamkan oleh Allah Ta'ala pada kita ni. Apa dia? 360 tulang. Yang mana 360 ruas inilah yang mana kita buat kebaikan. Kita solat, kita bekerja, kita berzikir, kita macam-macam baca Quran, nak buat kebaikan semuanya dengan 300 tulang ni. Ya, dia tak ada roh yang buat, bukan tuan. Ayah kau buat apa? Ayah tengah cucuk tanam. Ni jasad dia kat sini, roh dia tengah cucuk tanam. Tak, tuan-tuan, ya. Dia mesti sekali dengan jasad ni. Dia tak ada roh saja yang pergi ayahnya betapa kat situ, tak. Bergerak sekali dengan jasad ni. Maksudnya semua pergerakan kita di jasad dia bergerak. Maka oleh kerana Allah Ta'ala bagi barang pinjam ni, maka apa yang kita nak balas balik? Dengan sesuatu yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutlah oleh Nabi SAW tentang keperluan kita untuk membalas balik segala barang pinjam ni dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Kena buat baik. Ya. Apa bentuk kebaikan yang kita boleh buat? Ialah contoh, membuang kotoran ataupun buang halangan dekat jalan, kata Rasulullah. Maka itu merupakan sedekah. Ya. Kamu senyum dekat orang, itu merupakan sedekah. Kamu berkata dengan kata-kata yang baik, itu merupakan sedekah. Bahkan dalam satu hadis ringkas daripada Rasulullah, kullu ma'rufin sadaqah. Semua benda yang baik, tahulah kita ianya merupakan sedekah. Rupanya sedekah ni bukan dengan duit je. Ya, pernah dengar kita dengar cerita apa? Tabung lalu dia terlupa bawa duit. Cerita Jumaat semalam ya. Ya, tabung lalu lupa bawa, dia pun senyum dekat tabung tu. Ya, kenapa senyum? Senyum merupakan sedekah. Maksudnya senyuman dia masuk dalam tabung tu, ya. Ijtihad dia macam itulah, ya. Maksudnya dia senyum, okeylah. Tapi yang dituntut sebenarnya bukan senyum pada tabung, senyum pada orang. Senyum pada tabung tak ci, tuan-tuan, ya. Senyum pada orang yang merupakan sedekah tu. Senyum pada tabung tak jadi apa, ya. Yang kena senyum ialah senyum pada orang, senyum pada manusia, bermanis muka pada manusia, itu juga merupakan sedekah. Sedekah bagi salam. Jadi yang kesimpulannya kullu ma'rufin sadaqah. Tuan-tuan nak ingat, semua perkara ma'ruf, semua perkara yang baik, ia merupakan sedekah. Apa maksud sedekah? Membenarkan. Apa yang dibenarkan? Yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, yang dijanjikan oleh Nabi SAW, maka kita meyakini atas janji-janji tersebut, maka kita melaksanakan tuntutan tadi, maka kita merupakan orang yang telah melakukan sedekah. Sedekah ni kalau tahu semata-mata, tak dikira sedekah lagi tau. Ya, kita tahu semata-mata tentang suatu amalan, kita tahu satu tentang perkara-perkara baik, tapi kita tak buat lagi, itu belum nama sedekah lagi. Kalau kita dah buat apa yang dikhabarkan, barulah dinamakan sebagai sedekah. Jadi kullu ma'rufin sadaqah, semua benda yang ma'ruf merupakan sedekah. Setiap zikir-zikir kita itu sedekah. Ya?
imam kita berzikir. Kita pun turut berzikir tadi, Masya Allah. Maka dia telah tunjuk jalan pada kita untuk berzikir. Ya? Maka kalau kita seorang-seorang mungkin tak berzikir, tapi bila mana berjemaah ada zikir, maka kita pun turut berzikir. Maka itu merupakan sedekah. Jadi apa kata Nabi SAW? Ya, baik. Jadi setiap tulang yang ada ni berhak mendapat sedekah pada setiap hari. Ya, solat duha adalah amalan sedekah yang mampu mencukupkan hak-hak kesemua sendi 360 ni. Dengan sabdaan Nabi SAW, setiap ruas tulang masing-masing daripada kamu berhak untuk dikeluarkan zakat. Macam tu. Ya. Setiap tasbih adalah satu sedekah. Kalau kita tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, genapkan 100 kali. Tadi dah buat 100 kali. Ya, 100 kali, ya. Jadi setiap tahmid adalah satu sedekah, setiap tahlil adalah satu sedekah. Tahlil apa tuan? La ilaha illallah, itu tahlil. Kalau tahlul, dia baris depan dengan baris bawah. Kalau tahlulnya, lam tu baris depan, tahlul. Kalau tahlil, lam tu baris bawah, tahlil. Bunyi dekat-dekat. Ya? Bunyi dekat-dekat, tapi ada orang tersilap. Saya buat jemaah umrah, bawa yang pemuda-pemuda, bawa yang petua-petua. Jemaah umrah kita nak pilih muda saja tak boleh. Nak pilih tua saja pun tak boleh. Maka dalam jemaah umrah yang biasa kita bawa, ada yang orang muda, ada yang orang tua. Cerita 2019 hari tu. Ya? Jadi yang seronoknya apa? Yang pemuda-pemuda ni dia kerja nak cepat je. Mentang-mentang lutut dia kuat, kaki kuat, kerja nak cepat je tuan, Masya Allah. Ya. Waktu tawaf ni, dia pendam perasaan. Lambat betul Ustaz ni. Sebab kita meraihkan orang tua. Ya. Meraihkan orang tua, jadi orang muda pun kena raihkan juga. Akhirnya waktu sa'i dia luahkan perasaan. Ustaz, kita orang nak cepat sikit boleh tak? Lambat. Terlambat dekat 2 jam. Tawaf tuan-tuan bawa orang tua, dekat 2 jam, Masya Allah. Ya. Jadi akhirnya orang muda-muda nak cepat. Ya, sa'i nak cepat. Boleh? Boleh? Saya kata silakan. Ya. Kat mana kita nak jumpa? Saya tanya. Nak tahu ingat ke tak kursus umrah ni tak? Kat mana kita nak jumpa? Kita jumpa dekat Bukit Marwah. Okey. Okey, ingatlah tu. Okey, ingat tu. Bagus satu Pergilah Ustaz, 7 pusingan 7 pusingan. Dia orang pun dah sampai. Telefon. Ustaz, kat mana ni? Oh, kita on the way lagi. On the way lagi. Lambat lagi Ustaz? Lambat lagi kot. Pakcik-pakcik, makcik-makcik ni minum air zam-zam dulu. Ya? Minum air zam-zam, relax, duduk-duduk, sembang-sembang. Teruskan berjalan. Orang tua-tua tuan-tuan, biasalah. Teruskan perjalanan. Jadi dia kata apa? Dia kata, Ustaz, kat mana kita nak tahlil? Oh, kat mana nak tahlil? Bukan tahlil bang, tahlul. Muju dia telefon tuan-tuan. Muju telefon. Kalau tak telefon tuan-tuan, pakat meratik kat atas tu. Afdalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Lah, habis kena halau dengan Arab sudahlah. Buat bid'ah apa pula kat situ. Jadi bukan tahlil, tahlul. Tahlul macam mana? Dah tahu. Confirm. Bila dia tak tahu tahallul tu apa, maknanya apa? Maknanya dia tak peka dalam kursus umrah dia. Masya Allah. Tak apa, tunggu je saya kata. Tunggu kami datang. Okeylah Ustaz, kita orang tunggu. Akhirnya orang muda kena tunggu juga orang tua akhirnya. Sebab atas faktor pengalaman dia tak ada. Itu cerita tuan. Jadi tahlil. Setiap tahlil. Kitab kita sebut apa? Nabi kata apa? Setiap tahlil merupakan sedekah. Tahlil juga merupakan sedekah. Ya? Baik. Setiap takbir adalah satu sedekah. Menyuruh kepada kebaikan, satu sedekah. Melarang daripada kemungkaran, satu sedekah. Dan semuanya itu dicukupkan dengan 2 rakaat solat duha kamu. Masya Allah. Ya? Maknanya kalau hari ini kita buat, kalau katakanlah pagi ni kita buat amal ibadah dengan kebaikannya dah cukup 360 kebaikan. Dah cukup belum? Rasa-rasa? Yang mana yang SS, short sendiri, dah cukup dah. Cewa. Macam mana kira cukup? Dia pun kira lah. Ya Ustaz ni, ketika rukuk kan subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil sami Allahu liman hamida rabbana tu, tasbih-tasbih tu semua sedekah. Kiralah cukup ke tak 360. Dia kira nak bagi cukup juga. Ustaz, bangun tidur tadi baru teringat baca doa Ustaz. Okey dah. Okay. Cukup lagi tak? Dia kira tak cukup lagi. Dia tambah lagi kan. Dia cari mana lagi sumber-sumber pahala. Dia cari ni. Oh Ustaz, rupanya tadi ni solat sunat subuh dah buat dah. Alhamdulillah. Ada tasbih dalam tu. Ada juga. Masya Allah. Kan? Lagi mana? Cuba kira. Cukup tak 360? Tak cukup lagi. Dia cari lagi mana sumber pahala. Wih, jalan kaki ni. Daripada rumah datang ke sini jalan kaki ni. Cuba kira berapa tapak langkah. Oh tak kira Ustaz. Banyak sangat dah. Cukup tak? Rasa macam dah cukup kot. Ya? Jadi tempoh ibadah kita mula bangun tidur sampailah selesai ni. Ya? Katakanlah dah cukup 360 tuan-tuan. Kita tanya pula. Tempoh dia berapa lama? Kan panjang tu. Daripada mula bangun tidur pagi tadi sampailah sekarang ni. Katakanlah kalau dah cukup 360 kebaikan, kan panjang. Tapi 2 rakaat solat duha dah tercakup ke semua 360 kebaikan. Masya Allah.
Ya, walaupun tempohnya panjang tadi. Ya, sebab tu solat duha ni atas sebab ganjaran yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW, maka ia diangkat menjadi sunat muakkad. Bukan sunat biasa-biasa tapi sunat muakkad, sunat yang dituntut atas dasar kebaikan ataupun kelebihan yang ada padanya, masya-Allah. Ya, baik. Dalam hadis yang lain, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan manusia daripada Bani Adam diciptakan mempunyai 360 ruas tulang. Orang yang bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih, istighfar, menyingkirkan batu di jalanan, menyingkirkan duri ataupun tulang daripada jalan manusia, menyuruh kepada kebaikan dan melarang daripada melakukan kejahatan. Pada hari itu dia menyelamatkan dirinya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang buat 360 kebaikan. Katakanlah kalau dia tak solat duha, katakanlah dia tak nak solat duha, tapi dia nak buat 360 kebaikan. Dengan 360 kebaikan yang dia buat satu hari itu, sebenarnya kata Rasulullah, dia telah menyelamatkan diri dia daripada api neraka Allah. Ya? Jadi kita kaitkan dengan hadis yang sebelum tu. Apa kata Nabi? 2 rakaat duha dah menyamai, mengatasi ataupun lebih pahala daripada 360 kebaikan yang dia buat. Maknanya duha mampu menyelamatkan kita daripada sisaan api neraka Allah Ta'ala. Kan? Ya, walaupun 2 rakaat, 2 rakaat. Tuan-tuan lepas habis Fatihah kalau solat sunat, katakanlah tuan-tuan tak nak baca surah. Lepas habis Fatihah terus rukuk, boleh, boleh, tak ada masalah. Kan? Tak nak baca surah. Ini sunat je Ustaz, ya. Dia nak buat yang wajib je. Buatlah yang wajib, tak apalah. Yang rukun je dia buat. Yang sunat tak nak buat, tak apa, tak ada masalah, kan? Yang masalah tu tak buat langsung. Ini masalah tu. Apa rukun pun tak buat, yang sunat pun tak buat langsung. Ini masalah. Kebaikan 360 kebaikan pun dia tak buat lagi tu, ya. Jadi akhirnya ini yang masalah, ya. Jadi yang walaupun buat yang rukun saja, yang sunat tak buat, itu tak ada masalah. Tapi kalau buat, masya-Allah, pahalanya besarlah, banyak pahalanya, ya. Baik. Penting tuan-tuan baca surah selepas solat ni, selepas baca Fatihah. Dia syariat tu dua-dua. Dua rakaat pertama. Dua rakaat pertama, dua rakaat solat subuh, dua rakaat solat zuhur, dua rakaat solat asar, dua rakaat solat maghrib, dua rakaat solat isyak. Kan ni cerita dalam kitab cerita pasal ni, sebab saya sentuh je lah, ya. Dia kebaikan, sampai ulama mengatakan apa? Kebaikan membaca surah selepas baca Fatihah pada setiap kali 2 rakaat yang pertama tadi ni. Ya, semua solat-solat sunat yang 2 rakaat memang sunat baca surah selepas baca Fatihah. Kan? Yang solat-solat sunat yang memiliki 2 rakaat termasuk witir, 3 rakaat tu yang ketiga tu pun sunat baca surah juga lepas baca Fatihah, ya. Sehingga kan para ulama menggariskan, tuan-tuan boleh cek kitab Munyatul Musalli. Sehingga kan kalaulah kita terlupa membaca surah pada rakaat pertama. Katalah rakaat pertama kita terlupa baca surah lepas baca Fatihah. Kita boleh gantikan baca surah itu pada rakaat yang ketiga. Rakaat ketiga kita boleh gantikan. Bahkan sunat untuk menggantikan atas faktor terlupa tadi. Masya Allah. Jadi kalau sampai boleh menggantikan tu, apa maknanya? Maknanya kebaikan ataupun ganjaran pahalanya besar. Bila mana baca surah selepas baca Fatihah pada setiap kali 2 rakaat tadi. Sampai boleh ganti. Katakanlah 2 rakaat pertama solat isyak, kita memang terlupa langsung, terlupa. Oleh kerana dah tak biasa amalkan, kita pun terlupa. Masuk rakaat ketiga baru teringat kuliah pagi ni. Alamak, Ustaz ada cerita kata kalau terlupa boleh ganti balik. Dia pun baru teringat. Pada rakaat ketiga tu dia boleh ganti balik baca surah selepas baca Fatihah. Bahkan sunat untuk dia menggantikan bagi mengambil semula pahala yang tercicir waktu 2 rakaat pertama tu, masya-Allah. Tapi boleh ke tidak kita baca ke-4 surah? 4 surah rakaat pertama sampai rakaat ke-4 semua nak baca surah lepas Fatihah. Boleh? Tak disyariatkan. Yang disyariatkan apa? 2 rakaat pertama je. Bukan ke semua-semua 4 rakaat. Walaupun ganjarannya besar. Walaupun ganjaran besar, kita jangan suka-suka pada pandai buat hukum kita sendiri. Sampai peringkat begitu. Ya? Jadi, tu. Pentingnya baca surah. Maknanya kalau kita duha, nak tinggalkan surah, boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi kalau kita tahu ganjarannya, sampai peringkat begitu tuan-tuan, maka apa alasan kita nak tinggalkan baca surah? Kalau rasa tak nak baca surah pendek tuan-tuan, baca surah panjang. Saya tak suka baca surah pendek Ustaz. Baca surah panjang. Baqarah terus tuan-tuan.
Baqarah terus, Masya Allah. Duha Baqarah terus, tuan iman tinggi tu, Masya Allah. Tu, Jadi, boleh baca surah. Nak tinggalkan baca surah pun boleh juga, tapi rugi dia. Baik. Jadi, siapa yang dapat buat 360 kebaikan pada hari itu, dengan niat dia untuk melunaskan 360 hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia layak masuk syurga Allah. Apatah lagi kalau dia buat duha, walaupun 2 rakaat. Sebab tu sependek-pendek duha, berapa rakaatnya? 2 rakaat. Sepanjang-panjang duha, berapa rakaatnya? 8 rakaat. Ada satu riwayat yang dhaif, tapi diangkat menjadi hasan sahih. Apa dia? Ialah 12 rakaat. Ya. Hadis tu hadis dhaif untuk fadail a'mal, boleh. Ya. Tapi hadis yang dhaif diangkat oleh para ulama hadis menjadi hasan sahih. Kenapa jadi hasan sahih? Sebab kerana pada ganjaran pada hadis-hadis yang lain. Hadis tentang duha ni banyak, tuan-tuan. Contoh antaranya Nabi SAW pesan kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik tu siapa dia? Budak suruhan Rasulullah. Ataupun sahabat yang menjadi petugas untuk melunaskan apa hajat-hajat Rasulullah. Maka Anas bin Malik ni tempat diamnya kat mana? Duduknya kat mana? Dekat luar rumah Rasulullah. Dia akan selalu duduk kat luar rumah Rasulullah. Sebab maknya ni hadiahkan dia kepada Nabi SAW ketika umurnya 10 tahun. Masa umurnya 10 tahun, tuan-tuan, maknya hadiahkan. Masa itulah Nabi datang ke Madinah. Orang lain semua bagi hadiah hebat-hebat. Masya Allah. Orang lain ada yang harta, bagi hadiah harta kat Rasulullah. Ada yang tak ada harta. Contoh macam siapa? Macam Anas bin Malik. Ayahnya dah meninggal masa umur 5 tahun. Kan? Dia maknya pun ambil Anas. Abang ni hebat, tuan-tuan. Abang ni Abdullah bin Malik, nama abang dia. Cerita pasal abang dia hebat. Hebat abang dia, subhanallah. Tapi kalau nak cerita tak sempat lah sekarang ni. Sebab kuliah subuh ni jangan panjang-panjang, tuan. Saya sekejap je. Saya pun tak sabar dah nak habis kuliah subuh ni. Jadi duduk tengok kejam je bila nak habis ni. Berasa macam baru start baru ni. Jadi Anas bin Malik ni, maknya ambil dia sambil dokong ni. Wahai ibu, dia tak sabar dah nak jumpa Rasulullah. Dia ramai kerubun Rasulullah. Waktu Nabi datang ke Madinah, Tala'al badru alaina. Semua sambut Rasulullah dan duduk dekat rumah Arqam bin Abi Arqam. Kemudian maknya pun dokong Anas. Wahai Anas, ada sesuatu yang mak nak serahkan pada Rasulullah. Apa dia ibu nanti? Depan Rasulullah nanti mahu mak cerita. Didokongnya anak cepat beratur sampailah giliran maknya. Ya Rasulullah, kata maknya. Apa dia? Ramai orang bagi hadiah pada kamu atas sebab gembiranya kami kedatangan kamu kat tempat kami, ya Rasulullah. Kan? Aku tak ada hadiah pun dari kamu, Rasulullah, kecuali anak aku. Maka ku hadiahkan anak aku pada engkau, ya Rasulullah. Untuk dia melunaskan apa hajat-hajat kamu, suruhlah dia. Dia nakkan apa, kamu nak apa-apa, suruhlah anak aku ni. Menangis Anas. Sebab apa? Terharu. Maknya hadiahkan dia kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, hari itu, pada hari kejadian Nabi datang tu, hadiah yang paling istimewa ialah bila mana Nabi SAW terima Anas bin Malik. Tak ada hadiah paling special kecuali Anas bin Malik, tuan-tuan, Masya Allah. Sebab tu dia sahabat yang ketiga yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Selain daripada Aisyah, selain daripada Abu Hurairah, maka Anas bin Malik merupakan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan kalau dengar guru-guru kita baca hadis akan sebut Anas bin Malik, Abu Hurairah, Aisyah. Ini antara 3 sahabat yang paling top. Banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah, kan? Anas bin Malik, Abu Hurairah, Aisyah. Anas bin Malik, Abu Hurairah, Aisyah. Itu cerita Anas bin Malik. Maka Nabi pernah pesan kepada Anas. Anas ni dia sempat hidup dengan Nabi ni 10 tahun je. 10 tahun. Maknanya ketika Nabi wafat, umur Anas baru 20 tahun. Tuan-tuan, 10 tahun dengan Nabi tu rapat betul tu. Betul-betul rapat. Sampai ada para tabi'in tanya pada Anas tentang Nabi. Anas kata apa? Aku tak tahu sahabat aku yang melunaskan hajat-hajat Nabi ataupun Nabi yang melunaskan hajat-hajat aku. Maknya hadiahkan dia untuk dia tunaikan keperluan Rasulullah. Tapi selama duduk dengan Nabi 10 tahun tu, dia rasa macam Rasulullah yang sempurnakan hajat-hajat dia. Padahal dia dah banyak dah khidmat untuk Rasulullah ni. Masya Allah, kan? Tapi sahabat dia rasa macam tu. Nabi layan dia elok sangat. Baik sangat Nabi layan dia. Jadi Nabi pesan pada Anas. Apa pesanan Nabi? Nabi kata, wahai Anas, janganlah engkau tinggalkan 3 amalan ni. Apa 3 amalan tu? Yang pertamanya puasa sunat hari putih. Puasa sunat hari putih, tuan. Kalau sekarang bulan apa? Bulan 11. Akhir bulan nanti, tuan. 20 berapa bulan? Saya pun tak ingat, tuan. Ada tulis kat rumah tu. Jadi, tuan-tuan cek baliklah. Puasa sunat hari putih. Setiap 13, 14, 15 hari bulan. Bulan Qamari. Bulan Hijrah. Kan? Jadi, Nabi kata apa? Wahai Anas, jangan tinggalkan puasa sunat hari putih. Sebab puasa sunat hari putih, tajuk tu kita akan sentuh akan datang. Sebab ia dikira sunat muakkad.
Puasa sunat Isnin Khamis dianggap sebagai puasa sunat, bukan muakkad. Sunat tapi bukan muakkad. Puasa hari putih, sunat muakkad. Maka utamakan sunat muakkad, barulah utamakan yang sunat. Tapi kalau nak utamakan yang sunat, ketepikan sunat muakkad, okeylah juga. Daripada orang dua-dua tak buat. Duk bergaduh pasal ini sunat, kau puasa Isnin Khamis itu sunat je lah. Yang sunat muakkadnya 13, 14, 15 bulan. Dia tanya pula pada yang persoalkan tu, kau sunat ni buat? Tak buat. Sunat muakkad? Tak buat. Dua-dua tak buat juga. Ini masalah kan. Dia persoalkan kawan tu buat yang perkara yang sunat. Ingat ke dia buat yang sunat muakkad? Yang sunat muakkad pun tak buat, yang sunat pun tak buat juga. Masya Allah. Jadi kalau itu tuan, tak apa. Yang mana tinggal yang sunat muakkad tu, sekurang-kurangnya dia buat jugalah yang sunat Isnin Khamis. Kan? Jadi kalau nak tinggalkan puasa sunat Isnin Khamis, boleh. Tapi jangan sampai tinggal yang muakkad tadi. Yang sunat dah tak buat, yang sunat muakkad pun tak buat. Dia rugi tuan-tuan, ya. Baik. Jadi Nabi kata pertama, wahai Anas, jangan tinggalkan sunat muakkad. Yang keduanya, jangan tinggalkan duha 2 rakaat. Walaupun 2 rakaat, jangan tinggalkan duha. Yang ketiga Nabi kata apa? Jangan tinggalkan witir sebelum tidur. Nabi pesan 3 pesan ni kepada Anas bin Malik, ya. Maka oleh kerana ada hadis yang Nabi pesan, wahai Anas, jangan tinggalkan witir, jangan tinggalkan duha. Jadi terus hadis yang menceritakan tentang sepanjang duha 12 rakaat itu diangkat daripada dhaif untuk fadail amal, terus diangkat sebagai hasan sahih. Sebab apa? Atas sebab ganjaran-ganjaran yang lain, masya-Allah, ya. Maka ganjaran mereka yang melaksanakan duha 12 rakaat, tahu tak apa ganjarannya? Ganjarannya ialah banallahu lahu baitan minadh-dhahabin fil jannah. Dibinakan oleh Allah Taala ke atas mereka rumah daripada emas dekat syurga nanti, masya-Allah. Rumah daripada emas dekat syurga, tuan. Kaya, tuan. Kaya, rumah daripada emas, bukan dekat dunia, dekat syurga. Lambat lagi. Nak cepat mati, tuan. Nak cepat kena mati, baru dapat rasa macam mana, masya-Allah. Pergi dekat Gaza, tuan-tuan, syahid cepat, insya-Allah. Kan? Jadi orang mati, tuan, mati tak kira. Yang kita rasa lama tu sebab apa? Rasa macam umur tu panjang. Kenapa rasa lama lagi macam tu? Rasa umur panjang, tuan. Tak lama, sekejap je. Kehidupan ni sebitas lalu, sekelip mata je kehidupan ni, ya. Cumanya apa dia? Cuma mungkin ajal tu cepat, ajal tu lambat. Cuma kita jangan sampai rasa lambat lagi, jangan. Sebab apa? Syarat mati tu bukan sehat. Syarat mati bukan kira muda. Syarat mati bukan kira waktu kita senang ke. Syarat mati bukan kata waktu kita bersedia ataupun tidak. Syarat mati tetap mati, masya-Allah. Kan? Jangan rasa ia tu lama, ya. Baik. Jadi itu duha. Duha yang paling banyak jumlahnya 12 rakaat. Jumlah yang paling sikit 2 rakaat satu hari. Bila waktunya? Sembang pasal waktu pula. Tuan-tuan pernah dengar tentang solat sunat Isyraq? Ya, Isyraq. Ya, yang kita nama syuruk-syuruk habis waktu subuh, tuan, ya. Jadi ada pendapat mengatakan antara Ibnu Abbas radhiyallahu an. Daripada pendapat Ibnu Abbas, ya, bahkan pendapat itulah yang diangkat juga dalam mazhab Syafi'i. Diterima pakai pendapat tu. Apa dia? Tentang perbahasan berkaitan tentang solat sunat Isyraq. Solat sunat Isyraq itu, tuan, daripada perkataan syuruk lah, syuruk, ya, terbit matahari. Ya, maknanya menandakan habisnya waktu subuh. Kalau kita sekarang waktu subuh habis pukul apa? 7 apa? Tu, syuruk tu, tuan. Ya, yang berkelip-kelip tu, masya-Allah. Mata kita pun berkelip. Tengok yang merah, tuan, jangan tengok yang atas. Nyata 6.55 bila ustaz nak habis ni, ya. Yang bawah tu 6.57, tuan. Lagi 2 minit lagi. Dan 2 minit lagi habis waktu subuh. Maknanya, sekarang 6.55. Subuh habis lagi 2 minit 6.57, ya. Jadi waktu Isyraq ni ialah sekitar 10 hingga 15 minit waktu habis subuh. Waktu habis subuh, ya. Contoh habis subuh 6.57, campurlah, kita ambil lah 15 minit. Nak berapa? Tuan kira sendirilah. Saya malas nak kira, tuan, ya. Korang kira, kalau duit saya kira, tapi kalau masa ni korang kira sendiri, ya. Jadi 15 minit lepas 6.57 tu, maknanya waktu tu dah masuk waktu Isyraq dah. Waktu Isyraq, syuruk waktu Isyraq, solat sunat Isyraq, Maka pendapat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an ialah solat sunat duha dia ada tempoh awal waktu dia. Dia ada tempoh awal waktu dan dia ada tempoh akhir waktu. Akhir waktunya bila? Sebelum masuknya waktu zuhur. Selagi mana tak masuk waktu zuhur, sempat untuk kita melaksanakan solat sunat duha. Contoh, tuan-tuan pergi solat Jumaat semalam. Surau kita solat Jumaat. Surau ni, masya-Allah. Okey, tuan-tuan datang ke surau semalam. Ya, yang datang awal sebelum azan zuhur, dia pun teringat, lepas habis tahiyatul masjid, lupa dia nak solat duha gitu. Waktu zuhur tak masuk lagi, waktu Jumaat tak masuk lagi. Dia pun terus bangun untuk duha 2 rakaat. Boleh? Boleh. Baik duha tu dah berada di akhir waktu.
Ya. Duha di awal waktu namanya isyraq, tuan-tuan. Duha, waktu duha di awal waktu namanya isyraq. Maka solat sunat isyraq itu ialah solat sunat awal untuk duha, waktu duha. Solat sunat awal waktu duha ialah solat sunat isyraq. Jadi niat dia, lafaz niat ialah isyraq, bukan duha. Tapi ia dianggap sebagai solat sunat duha di awal waktu. Begitu ya. Walaupun demikian, ada di antara para ulama yang membezakan isyraq, duha, duha. Tu bunyi habis waktu tu. Jadi isyraq adalah isyraq, duha adalah duha. Ada ulama yang memisahkan, ya. Tapi pendapat Ibnu Abbas, ianya merupakan satu solat yang sama juga. Cuma isyraq ini dinamakan sebagai awal waktu duha, kan? Tapi yang dapat isyraq ni siapa dia? Tu persoalannya, ya. Yang dapat melaksanakan solat sunat isyraq apa dia? Kata Nabi SAW, man ghadal subha, barang siapa yang melaksanakan solat subuh fi jamaah, dalam berjemaah. Siapa yang melaksanakan solat subuh berjemaah, thumma yadhkurullah, kemudian dia berdoa kepada sebuah, kemudian dia berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Lepas habis solat subuh, dia tak berdiri, tuan-tuan. Berjemaah ni, dia duduk kekal. Kalau macam kita ni kekal di rumah Allah Taala sini. Lepas habis solat sunat subuh, lepas habis solat fardu subuh berjemaah, syaratnya berjemaah. Barang siapa yang melaksanakan solat subuh berjemaah, thumma waqa'a yadhkurullah, dia tak berdiri pun, melainkan duduk dia ingat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampailah habis waktu subuh tu. Thumma, kemudian dia melaksanakan solat sunat 2 rakaat. Solat sunat 2 rakaat itulah yang dianggap sebagai apa? Sebagai solat sunat isyraq. Lepas habis waktu subuh, kemudian dia melaksanakan solat sunat isyraq 2 rakaat. Ganjaran dia ka'ajrin, mendapat ganjaran seperti mana umrah wa hajjatin. Ganjarannya walaupun 2 rakaat, ganjarannya ialah seperti mana dapat umrah, dapat haji dan juga umrah. Tamah, tamah, tamah. Nabi ulang sampai 3 kali. Sempurna, sempurna, sempurna. Maknanya pahala haji dan juga pahala umrah yang cukup sempurna. Sempurna tu, Masya Allah. Bukan kata pahala umrah, pahala haji, bukan begitu je. Tapi pahala yang cukup sempurna. Masya Allah. Tapi syaratnya apa? Yang melaksanakan syuruk tadi ni, dia ni yang melaksanakan solat subuh berjemaah. Barulah dia dianggap solat sunat isyraq. Tapi kalau dia tak solat subuh berjemaah, katakanlah dia solat kat rumah, tuan. Solat kat rumah. Kemudian dia pun tunggu berzikir. Kemudian dah habis waktu subuh. Dia pun tunggu 15 minit lepas tu solat sunat isyraq. Tak, dia bukan solat sunat isyraq, dia solat sunat duha. Ya. Walaupun dia niat isyraq, ya betul, tapi engkau melaksanakan solat duha. Sebab apa? Tak cukup syarat. Sebab dalam hadis syaratnya apa dia? Ialah melaksanakan solat subuh berjemaah. Baik kita, tuan-tuan, dah solat subuh berjemaah ni, maka layak kita untuk melaksanakan solat sunat isyraq 2 rakaat. Ganjarannya apa? Ganjarannya ialah Allah Ta'ala sempurnakan, seolah-olah dia buat haji dan juga umrah dengan mendapat tamah, kata Rasulullah. Tamatin. Tuan-tuan, ada syaddah kat mim tu tau. Tamatin. Syaddah ni maksudnya apa? Syaddah maksud bersangatan. Syaddah. Kan? Syaddah ni setiap kali kau, tuan-tuan, ibu-ibu, tuan-tuan, jumpa perkataan waladhdallin, dia kesesatan yang nyata sangat. Sesat yang sangat. Ya. Dia sebab ada syaddah. Bila mana ada syaddah tu maknanya bersangatan. Bila Nabi sebut tamatin, maknanya bersangatan pahalanya, kesempurnaan pahala tu sempurna sangat. Macam itulah sifat syaddah tu, ya. Siapa yang buat, yang layak buat ialah orang yang solat subuh berjemaah. Maka rugi kalau tak buat solat sunat isyraq, tuan-tuan, ya. Jadi ia bukan dianggap bukan dianggap duha. Tapi ia dianggap duha awal waktu tapi niatnya isyraq. Siapa yang tak solat subuh berjemaah, dia nak buat macam tu juga, dia bukan dianggap isyraq tapi dianggap duha di awal waktu tapi bukan isyraq. Yang solat subuh berjemaah je boleh dapat ganjaran pahala tu. Clear, tuan-tuan, ya? Insya-Allah. Okey. Baik, kemudian sebab itulah duha ni, tuan-tuan. Duha ni ialah bila mana terluput duha, habis waktu duha ni, tuan-tuan. Contoh hari ni kita tak buat duha, katakanlah tak buat duha. Tuan-tuan boleh qada balik tak? Tak boleh. Duha ni tak boleh qada balik, tapi ada cara nak cover balik. Dia kalau solat fardu kita boleh qada. Solat-solat sunat yang dah terluput, yang boleh qada hanya solat sunat subuh, tuan-tuan. Solat subuh. Ya, contoh, tuan-tuan.
Solat sunat subuh tak sempat buat, terlupa buat ataupun datang. Konon-kononnya nak solat, sebab tu solat sunat ni tuan-tuan dia afdal buat dekat rumah. Solat-solat sunat yang qabliyah ni afdal buat dekat rumah. Kan? Yang ba'diyah afdal buat dekat masjid ataupun dekat surau. Ba'diyah. Sebab ba'diyah kalau nak buat dekat rumah, kira tak buat dah. Sampai kat rumah, orang rumah pula buat kopi O. Ya Allah, ada kopi O pula. Tadi baru niat nak buat solat sunat ba'diyah isyak. Ya, nak buat kat masjid tak nak buat kat rumah juga. Sampai kat rumah, orang rumah buat kopi O tuan-tuan. Minum O je lah. Oh, tak buat dah. Ba'diyah isyak tak buat sebab apa? Cabaran nak buat tu mencabar tuan. Ya. Kalau qabliyah tuan-tuan, jadi qabliyah, kalau dia buat dekat rumah, azan lepas habis azan terus buat qabliyah. Ya, contoh macam solat-solat subuh. Suruh buat kat rumah tuan-tuan, terus bergegas datang ke masjid. Datang masjid terus solat je. Terus solat fardu. Solat fardu terus. Ya. Tapi kalau solat sunat, qabliyah, nak buat dekat masjid, boleh. Tapi pastikan datang awal. Kalau tak sempat datang awal, tengok datang-datang, orang dah solat. Dah. Solat sunat dah terlepas. Walau bagaimanapun, solat sunat subuh atas faktor ganjarannya yang cukup besar tadi tu, akan datang kita akan sentuh solat sunat subuh. Ya. Kalau oleh kerana ganjarannya besar, maka boleh diqadakkan semula. Walaupun tanpa niat qadak. Tak perlu niat qadak pun. Saja kau solat sunat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Walaupun subuh tu dah dilaksanakan lepas tu. Sebelum tu dah buat subuh dah. Solat sunatnya kemudian, boleh. Untuk siapa? Untuk mereka yang selalu melazimi solat sunat subuh. Baru boleh. Yang tak biasa buat solat-solat subuh tuan, boleh tak diqadak? Tak ada keperluan untuk diqadak pun. Ya, itu penting. Penting satu pengamalan yang kita dah buat istiqamah, hari itu kita tertinggal, boleh qada balik, masya-Allah. Antaranya apa? Solat-solat subuh. Duha dah terlepas, tertinggal. Walaupun kita dah biasa buat ke tak biasa buat, terlepas duha. Boleh ke tidak nak qada? Lepas zuhur nak qada duha, boleh? Tak boleh. Tapi ada cara nak cover balik. Nak cover balik pahala yang tertinggal tu. Apa? Ialah dengan cara kita menggandakan bilangan duha kita. Kalau biasa kita buat duha 2 rakaat, oleh kerana semalam tak buat, hari ini tingkatkanlah jadi 4 rakaat. Hari ini duha 4 rakaat, tuan-tuan. Kalau sepanjang kehidupan kita memang tak pernah buat duha, hari ini baru tersedar nak buat duha. Hari ini aku nak start buat duha. Macam mana nak ganti? 2 cara macam mana nak ganti, tuan. Yang pertamanya, kita sebarkan tentang kebaikan duha pada kawan kita. Ya, man jaa bil hasanah falahu asyru amthaliha, kata Allah Taala. Siapa yang mendatangkan satu contoh kebaikan, satu ilmu kebaikan, satu amalan kebaikan, Allah Taala bagi ganjaran kepadanya 10 kali ganda. 10 kali ganda dapat tu. Maknanya kita suruh orang buat duha, kita cerita dekat orang kebaikan duha, orang tu beramal, kita pun dapat. Tu cara yang pertama, nak cover balik. Yang keduanya apa dia? Ialah kita tambahkan bilangan duha kita. Katakanlah hari ni baru kita taubat nasuha, lepas ni aku tak tinggal duha. Menyesal aku tinggal duha dulu ni. Ingat ke biasa-biasa ganjaran pahala, punya luar biasa ganjaran pahalanya. Ya? Tak nak tinggal duha, azam kita. Tapi nak ganti balik macam mana? Dia tak ada ganti, tapi tambahkan bilangan duhanya. Tuan-tuan, saya sekarang, umur saya sekarang, katakanlah saya meninggal umur 63 tahun. Katakanlah, kita ambil umur Nabi. Ya? Itu pun macam syok sendiri lah. Betul-betul, macam betul dia meninggal 63 tahun. Ya? Ni nak buat kira-kira tuan-tuan. Ya? Macam mana saya nak cover balik dengan duha yang dah luput lepas-lepas ni? Ya, bermakna hari ini tuan-tuan, mulai hari ini saya tak boleh tinggal duha 6 rakaat. Hari ini setiap hari saya kena buat 6 rakaat, 6 rakaat, 6 rakaat. Katakanlah betul umur 63 saya meninggal. Katakanlah betul kan? Jadi seolah-olah duha saya tak pernah tinggal dengan bilangan 2 rakaat sejak berakhir balik sampailah ke waktu meninggal. Seolah-olahnya begitulah. Seolahnya begitu ya. Macam tuan-tuan kira-kira sendirilah umur. Macam sekarang nampak macam umur 25 semua ni. 25 kan. Baru 25, tuan-tuan maknanya 63 tu jauh lagi tu. Jauh lagi tak boleh kira lah, boleh kira. Jadi dengan umur 25 sekarang sampai umur 63, maknanya mungkin tuan-tuan kena buat duha 4 rakaat tu rasanya. 4 rakaat. 4 rakaat je satu hari. Jadi katalah umur 63 meninggal tuan-tuan, barulah nampak seolah-olah setiap hari kita buat duha dengan bilangannya 2 rakaat. Begitulah ya. Boleh kira sendiri, masya-Allah ya. Itulah antara yang dapat kita kongsikan pada hari ini ya. Akan datang kita akan sentuh pula solat sunat 2 rakaat sebelum subuh ataupun dinamakan sebagai solat sunat fajar. Sama ada solat sunat subuh. Dia bukan qabliyah subuh tuan-tuan ya. Ada orang niat saja ku solat sunat qabliyah subuh, tak ya. Solat sunat asar dan juga solat sunat subuh dia tak ada qabliyahnya. Ya, dia solat sunat asar, solat sunat asar. Sebab apa? Tak perlu nak masukkan qabliyah. Sebab bila mana sebut qabliyah, adanya ba'diyah. Qabliyah ni maksud sebelum, ba'diyah tu maksud selepas. Sedangkan solat sunat subuh dia tak ada selepasnya.
Solat asar dia tak ada solat sunat selepasnya, ya. Maka oleh kerana tak ada, maka ulama meletakkan setiap kali solat sunat subuh dan juga solat sunat asar tak perlu nak diletakkan qabliyah. Sebut solat sunat subuh dan juga solat sunat asar, ya. Cumanya ada orang yang niat solat sunat fajar. Dia tak letak solat sunat subuh. Dia niat solat sunat fajar, sama je. Sama solat sunat subuh ke solat sunat fajar sama, ya. Tanpa meletakkan qabliyah dekat situ, ya. Insya-Allah akan datang kita akan sentuh solat sunat 2 rakaat sebelum subuh ataupun solat sunat subuh. Apakah ganjarannya, insya-Allah, ya. Wallahu taala alam. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan, siapa yang nak ikut saya pergi umrah bulan 12 nanti, insya-Allah. Bulan 12 nanti, dah tak lama dah 6 hari bulan. 6 sampai 18 hari bulan. Ada lebih kurang 3 tempat kosong lagi lah, insya-Allah. Kita terhad 20 orang je, tak nak ramai-ramai. 20 orang je, dia ada 3 tempat kosong lagi. Kemudian siapa nak ikut saya pergi trip ke Indonesia bulan 1. Kita ziarah pesantren milik Ustaz Abdul Somad. Ada lebih kurang 3 pesantren kita akan ziarah sepanjang perjalanan tu. Jadi antaranya kita akan ziarah pesantren yang dimiliki oleh Ustaz Abdul Somad. Dia ada 2 pesantren dia. Ya, Ustaz Abdul Somad, dan kita ada program khas. Ya, sebab oleh kerana tour guide kita dekat Indonesia ni antaranya orang yang rapat dengan PA Ustaz Abdul Somad, maka dia dah rangkakan satu pertemuan khas trip yang kita nak bawa ni bersama dengan Ustaz Abdul Somad. Tak ada orang lain. Jadi kita akan ikut pengajian Ustaz Abdul Somad dekat pesantren dia. Lepas tu ada pertemuan khas lah antara trip kami bawa tu dengan Ustaz Abdul Somad, insya-Allah. Tarikhnya ialah 8 sampai 14 hari bulan 1. 8 sampai 14 hari bulan 1, ya. Kosnya 2,670 termasuk semua sekali lah. Ya, hotel 3 bintang. Bukan bintang 3 tuan. Bintang 3 tu komunis, ya. Hotel 3 bintang tuan. Hotel 3 bintang, sekali dengan makan minum semua, sekali dengan masuk-masuk tempat peranginan. Tuan siap dengan pusing pulau ni. Ada pusing pulau tuan-tuan, ya. Ada pusing pulau. Kita akan naik ferry pun ada. Kita akan turun dekat Jakarta, balik ikut Pekanbaru. Turunnya dekat Jakarta, baliknya ikut Pekanbaru, ya. Naik bas baru tuan-tuan. Pekanbaru, basnya bas baru. Bas ni yang keluar ni memang untuk buat trip kita je. Kita dah booking dah bas tu, tuan-tuan, ya. Memang bas tu bas baru, ada tunjuk gambar bas tu. Siap-siap je, keluar je bas tu daripada kilang tu, memang kita lah akan naik dulu, insya-Allah, ya. Kita sebut kita macam confirm nak ikut, tuan-tuan, ya. Siapa nak ikut lah, insya-Allah, kan. Jadi kosnya RM2,670 bulan 1 nanti. Kemudian kita ada trip juga untuk pergi ke Turki, tuan-tuan. Ya, merasai pengalaman berpuasa dekat Turki. Sebab pelajar tafiz saya sambung dekat Turki, ya. Jadi ada mak ayah yang nak suruh kita buat trip ke Turki, jadi kita buat trip lah, ya, untuk bulan Ramadan nanti, ya. Sebelum Ramadan dan kita akan berpuasa dekat Turki, kita akan rasai suasana pengalaman berpuasa dekat Turki, insya-Allah, di samping bawa jalan-jalan. Itu ada juga. Lepas waktu raya tu kan, waktu raya ada lagi trip, yang tu pergi Uzbekistan. Banyak betul, masya-Allah, ya. Banyak tuan, ya. Berjalan je, masya-Allah. Berjalan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu a'lam, ya. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ansuril Islam wa a'izzal muslimin. Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidi wal mustad'afina fil Ghazzah. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في الغزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في الغزة وفي فلسطين وفي سوريا وفي إيران وفي العراق وفي مصر وفي ليبيا وفي السودان وفي كل مكان وفي يمن وفي كل زمن. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مدري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم حرر المسجد الأقصى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.